Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita terus sambung pengajian kita Iftah Al-Kitab Al-An fi rakam safhatin. Semua buka muka surat 24. Habis. Habis yang kelima-lima. Tengok haraf. Haraf artinya huruf. Haraf artinya huruf. Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Haraf adalah huruf-huruf yang apabila disusun ataupun dirangkaikan akan membentuk sebuah kalimah, akan membentuk satu kalimah. Misal artinya contoh. Contoh. Di sini kita dah belajar huruf hijaiyah ada 28 ataupun 29. Okey, daripada huruf hijaiyah itu kita bentuk dia. Kita bentuk dia menjadi kalimah. Kita bentuk dia menjadi kalimah. Daripada huruf kita nak bentuk jadi apa? Kalimah. Jadi disebut huruf-huruf. Huruf-huruf tu artinya bukan satu huruf. Contoh dia bagi sini bayata. Bayata. Jadi ba satu huruf, ya satu huruf, ba ya ta. Okey, bayata. Ini huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah. Daripada 3 huruf hijaiyah ini dia nak cantum. Dia cantumkannya. Cantum dia macam inilah. Ba boleh sambung dengan ya boleh sambung dengan ta. Lepas tu letaklah titik. Ba titik bawah, ya titik bawah. Bezanya ba satu, ya dua, ta di atas. Okey, baik. Bila kita sambung macam ni, terus kita faham kalimah yang boleh disambung dengan sebutan baitun. Baitun atau baitin. Atau baitin. Kalau kita nak sebut baitan boleh, tapi kena tambah alif. Jadi di sini dia tak ada alif kan. So yang boleh jadi baitun atau baitin. Mana baitun? Rumah. Okey, baitun sebuah rumah. Baitin juga sebuah rumah. Jadi bila disambung bayata menjadi satu kalimah yang mempunyai makna yang jelas. Seperti sebuah rumah. Baitin juga sebuah rumah. Tapi kenapa ni baris depan? Kenapa ni baris bawah? Yang tu berlaku bila dijadikan ayat. Bila jadi ayat baru boleh. Jadi bukannya mudah kita nak letak suka-suka baitun ke baitin. Mesti tahu nahwu saraf. InsyaAllah. Yang ni jelas tak? Kalimah bayata ni? Jelas. Okey, jadi baitun sebuah rumah. Sebuah rumah. Okey, tengok. Dia kata tu di bawah lepas tu dia buat pembahagian haraf. Maksudnya dipecah-pecahkan huruf tu jadi apa pula? Haraf terbagi atas 2 jenis. Atas 2 macam, atas 2 jenis. Yang ni yang kita nak belajar sungguh-sungguh ni bila kita baca Quran. Ini dalam bentuk yang mana? Haraf yang mana? Okey, yang pertama dia kata haraf hijai. Haraf hijai artinya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah iaitu huruf alif, ba sampai ya. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Okey. Huruf hijaiyah adalah haraf yang tidak memiliki arti sama sekali seperti contoh. Kalau ba ni kita tahu huruf ba. Kita tahu huruf ya, kita tahu huruf ta. Ini tak boleh memberi makna. Limaza? Kenapa? Tak boleh memberi makna. Kerana dia ada baris tak ni? Tak ada. Baris. Dia tak ada baris. Bila tak ada baris, dia tidak memberi
makna. Walaupun satu huruf, dia berkendak kepada Baris. Okey. Saya letak kalimah contoh. Nah, saya ambil kalimah waw. Waw ni tak ada baris pun. Boleh memberi makna tak? Tak boleh. Maka waw ni sekadar kita sebut huruf hijaiyah. Walakin akan tetapi kalau waw ini saya letakkan baris atas wa. Ada makna tak? Ada. Ya, Ada mana? makna dia. Dan. Antaranya dia Dan. akan jadi waw harfu atfin. Dia akan jadi walaupun belum belajar tak apa. Saya duk bagi terang dari awal. Nanti bila sampai pada tawak sangat jelas. Harfu atfin. Yang memberi maksud. Apa maksud waw harfu atfin? Kata penghubung. Dan. Kata hubung. Dan. Ya, waw harfu atfin memberi maksud dan. Ya, memberi maksud dan. Waw harfu atfin memberi maksud dan. Ada lagi jumpa wa yang berbaris atas. Ya, ada lagi jumpa wa berbaris atas, tapi dia bukan harfu atfin. Dia akan jadi waw qasam. Waw harfu qasam. Ya. Apa pula qasam ini? Kosong. Sumpah. Bila waw ni, yang waw qasam ni, dia berjumpa dengan huruf apa? Dia hanya bertemu dengan kalimah isim. Dia hanya bertemu dengan kalimah isim ma'rifah. Contoh. Contoh. Wallah. Demi Allah. Saya ambil kalimah wallah tu dah biasa awak pandai sangat. Awak pandai sangat. Ya, wallahi memang, tapi jangan suka bersumpah. Baik. Ya, apa kalimah ni? Nampak ke tak? Boleh baca ke tak? Al-Fajr. Wal-Fajr. Wal-Fajr. Demi fajar. Ataupun demi waktu Pagi. Kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar ni? Itu masuk tadabbur lah nantilah. Ya. Yang penting awak kenal. Bukan sekadar ada waw huruf aqaf, tapi ada juga di dalam Al-Quran waw huruf qasam yang selepasnya mesti bertemu dengan kalimah isim ma'rifah. Mesti jumpa kalimah isim apa? Ma'rifah. Al-Fajr, wal-duha, wal-syams, wal-qamar, wal-lail, wal-nahar, wal-subhi dan sebagainya. Wasyamsi. Wal-'asr. Semua itu waw qasam yang memberi maksud demi. Memberi maksud apa? Demi. Demi. Memberi maksud demi. Okey. Memberi maksud demi. Okey. Ni saya nampak ada datin aminah ni. Datin aminah nak buka kelas tadabbur. Ya, bermula wallahu alam mungkin minggu depan kot. Wallahu alam. Ya, nanti Sabtu. Satu. Siapa nak join dengan kuliah tadabbur Al-Quran, boleh kontak Datin Aminah. Bayaran wallahu alam, saya tak tahu. Saya ajar aja. Ya, Sudin dengan Datin Aminah ni, ya. Orangnya sangat mulia hatinya sebab saya kenal. Saya kenal dia bukan saya kenal rupa, saya kenal hati. Ya. Saya kenal hati. Dah lama berkawan, kenal hatinya. Ya, orangnya alhamdulillah tawaduk. Ya, orangnya tawaduk. Apa makna tawaduk? Carilah sendiri. Rendah Randy. Bukan merendahkan diri. Merendahkan diri, diri jadi rendah. Tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Ya, okey, sambung lagi. Waw qasam. Ada lagi waw. Waw apa siapa tahu? Waw. Waw apa lagi? Cepat, jangan jawab waw bulan sudah. Wawul hal. Pandai Kak Jah hari ni, Kak Jah pandai Kak Jah. Wawul hal. Kan bagi lemah dan rendah. Kak Jah memang pandai. Hal. Wawul Hal. Pernah dengar wawul hal? Aduh. Adaan. Okey. Wawul hal ni dia alam contoh kalimah dia wa antum ta'lamun.
Dia bertemu dengan kalimah isim domir. Ini di antara contoh lah. Wa antum. Antum ta'lamun. Berapa tu? Berapa tu? Wa antum. Hai, tahu pula dia surahnya ya. Ta'lamun. Alhaakumut takasur. Itulah surahnya. Apa maksud wa antum ta'lamun? Sedang kamu semua mengetahui. Ya, sedangkan. Ni sedangkan. Ataupun padahal. Waw ni memberi maksud sedangkan. Ataupun padahal. Dia dua makna tu saja. Kamu semua. Dia masuk pada isim domir. Kamu semua mengetahui. Tak, jadi semua kita faham tak? Kita wajib belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Semua tahu kan? Semua belajar ke? Tak nak belajar. Kenapa tak nak belajar? Pening. Pening kat dunia. Susah lah Ustazah. Kamu pening tapi duduk jugalah. Tahulah. Tahulah. Ada lagi. Waw takjub. Ya, macam-macam wow. Cukuplah peringkat asas yang saya bagi penting-penting yang nak faham Al-Quran. Ada macam-macam wow lagi. Cukuplah wow yang ni saya bagi. Nanti wow lain bagi pening kepala. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru saya yang mengajar di universiti. Terima kasih kepada guru-guru yang mengajar dalam bentuk tadabbur Al-Quran. Terima kasih kepada guru-guru saya yang mengajar dalam bentuk tafsir Al-Quran. Maka saya sampaikan ilmu-ilmu yang diajar itu kepada insan yang lain. Mudah-mudahan berkatan untuk kita bersama mencari ibtigha amradatillah. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas ke tidak ni? Jelas. Okey. Jelas. Ini baru masuk wow, ada lagi yang lain macam-macam. Okey, jadi tanpa baris dia tidak ada makna. Tapi kalau diletakkan baris walau satu huruf ada makna. Betul kan? Bukan sekadar wah. Bukan sekadar huruf wow, ada lagi huruf lain. Satu huruf ada makna. Contoh. Kalau kita tak ada kalimah ba yang kita sebut bi ni, tak boleh nak baca bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Betul. Ya? Tapi kalau ba semata-mata, ya, tanpa baris, dia takkan jadi satu huruf yang boleh memberi makna. Dan lalu ba ni kita sebut ba yang baris bawah ni bi, kita sebut ba harfu jar. Nanti kita belajar insya-Allah. Ba harfu jar yang memberi maksud dengan ataupun bersama ataupun pada, ada banyak maksud lah. Tengok dalam bentuk ayat. Boleh? Okey. Seterusnya. Jadi ada lagi satu huruf yang boleh memberi makna. Okey. Fa huruf istinafiyah, fa huruf apa, ya, fa jawab syarat, kan? Macam fa rabithah. Nampak satu huruf yang kita boleh belajar daripada satu huruf, fa huruf apa. Lagi fa apa? Fa huruf istinafiyah. Fa apa? Fa jawab syarat. Ya, macam-macam fa ada nanti. Dengan satu huruf yang berbaris, tanpa baris tak boleh. Ya, daripada huruf fa orang buat PhD. Okey? Insya-Allah. Ya, sabarlah. Sabar. Ya, kenapa nak disabar? Sebab Allah kata orang yang sabar bima sabartum dia akan masuk syurga. Ya, kamu masuk syurga dengan sebab kamu sabar. Okey. Seterusnya. Lalu dia kata alif fatha tu dia kata huruf hijaiyah adalah huruf yang tidak memiliki arti sama sekali. Seperti kalau sebut alif, alif lah. Kalau sebut ba, ba lah. Kalau sebut ta, ta lah. Kalau sebut sa, salah. Sebab itulah ulama salaf bila dia baca kalimah ni. Nampak? Kita baca surah Al-Baqarah. Mula-mula kan ni. Dia sebut alif. Alif lah dinamakan huruf muqatta'ah. Nama huruf apa ni? Dalam bahasa Arab sebut huruf apa ni? Huruf muqatta'ah. Pernah dengar huruf muqatta'ah? Muqatta'ah. Muqatta'ah. Harfu
Muqatta'ah. huruf Mana huruf qata'ah? Huruf yang terpotong. Ini daripada kalimah qata'ah. Ya, huruf yang terpotong. Maka huruf tu sebut balik. Kalau alif, sebutlah alif. Kalau lam, sebutlah lam. Kalau mim, sebutlah mim. Ada orang baca ini dengan alam. Nampak? Alam dia kata. Sedangkan ni ada baris ke tak? Dari mana dia sebut alam tu? Siapa yang suruh kamu sebut alam? Tak ada baris kan? Bila tak ada baris, jangan pandai-pandai letak baris. Tak boleh, ingat. Kita jangan memandai-mandai lebih pandai daripada Allah. Dia tak ada baris, dia letak alam. Ya, kalau alam adalah baris atas, adalah baris atas. Tak ada baris pun. Tak ada baris, jangan letak baris. Bila tak ada baris, kita nak baca dengan apa? Baca dengan sebutan huruf itu balik. Sebutan huruf. Sebutlah alif. Kalau lam, sebutlah lam. Kalau mim, sebutlah mim. Nama ini disebut huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong potong. Boleh? Kenapa dia potong? Kenapa dia sambung? Okey, ada di sini ada seorang hamba Allah dok tanya, kenapa dia huruf ni disambung pula? Kalau dah potong kenapa nak sambung? Sebab pada zaman pada ketika Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, pada ketika itu penyair-penyair yang mempunyai ahli sastranya sangat hebat. Tapi dia tak boleh nak sambung huruf hijaiyah. Dan dia tak boleh nak baca pun. Lalu Allah datang. Macam mana kamu nak sebut ni? Macam mana kamu nak sebut ni? Dia tak boleh sebut. Maka dengan sebab itu dia tahu huruf ayat Al-Quran ini bukan daripada Rasulullah SAW. Dia tahu ini mustahil daripada Rasulullah. Tapi dia beriman tak? Tidak. Tidak. Dia tidak beriman. Kenapa dia tidak beriman? Sebab dia sombong. Itu je jawapannya. Ya, jadi tanya kenapa ni dah tahu ni huruf yang tak boleh dibaca, kenapa nak sambung-sambung? Sebab pada ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, pada ketika itu dia punya syuara dia banyak, penyairnya banyak. Kan ada surah syuara? Itu masuk syuara? Tak tahu. Pandailah kau. Mana pula cerita penyair, para penyair. Ya, Mak. Para penyair. Walaupun begitu ramai penyair yang sastranya hebat, tapi dia tak mampu nak buat alif lam mim ni. Dia tak mampu nak buat yasin, tak mampu nak buat toha, tak mampu nak buat qaf. Satu huruf boleh baca qaf, satu huruf sad. Barakallahu fik. Ya, dia takkan mampu, apa dia tak bagi buat macam tu. Tapi mukjizat al-kubra, satu huruf kita boleh baca qaf. Satu huruf kita boleh baca sad. Nampak tu? Ya? Dia tak boleh, dia tak mampu. Lalu kalau ulama salaf, kita ada dua. Satu salaf, satu khalaf. Ulama salaf tidak pernah takwilkan. Dia kata alif lam mim lah. Kalau kalau sad. Ya, tapi kita yang kemudian ni ada yang mentakwilkannya. Tapi guru saya tak bagi. Ya, saya belajar beberapa orang dengan guru-guru tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mereka tidak membenarkan. Dia kata biarkan saja walaupun ada yang mentafsirkan alif tu pada siapa, lam tu pada siapa, mim tu pada siapa, tapi guru saya kata biarkan saja kerana Allah yang Maha mengetahui. Serahkan kepada Allah yang bersifat Maha mengetahui. Yang kita perlu belajar kepada huruf-huruf yang berbaris. Okey, jelas ke tidak? Jelas. Alhamdulillah. Barakallahu. Okey, Kak Imah dapat jawapan Puas Hati? Jawapannya Allah nak tunjuk Allah yang maha bijaksana. Kau takkan boleh buat pada kalimah yang satu-satu ni. Penyair tu takkan mampu. Allah tak izinkan. Okey. Seterusnya. Tengok yang kedua. Yang kedua dia kata haraf ma'ani. Kalau tengok baca tulis Melayu ma'ani tak boleh. Ya, ma'ani tulisannya macam ni. Tu sebab nak kena juga belajar bahasa Arab. Harfu ma'ani. Harfu ma'ani. Ni tulis harapnya. Ya, maksudnya huruf yang boleh memberi makna.
Masa bila huruf yang boleh memberi makna? Setelah mana diletakkan baris. Setelah diletakkan baris, insya-Allah barulah dia mempunyai makna. Walaupun satu huruf, walaupun dua huruf, walaupun tiga huruf, walaupun empat huruf, walaupun lima huruf, walaupun enam huruf. Ya, paling panjang ada 6, paling sedikit 1. Ya, satu huruf letak baris ada makna. Contoh kita dah belajar tadi. Ya, Wah. wa bi. Ya, wa bi itu satu huruf. Ya, wa satu huruf. Tadi saya dah terangkan wa. Ya, fa. Tadi pun saya dah cakap tapi saya tak uraikan detailnya. Ya, sebab kalau nak urai detail tu kena ambil bahagian menengah. Ya, bi. Jadi wa tadi dah pecahkan banyak, ada waw huruf ataf, ada waw huruf qasam, ada wawul hal. Fa pun sama. Fa ada fa harfu ataf, ada fa huruf istinafiyah, ada fa jawab syarat, ya, dan macam-macam lagi. Bi ni dia satu saja, bi harfu jar. Bi harfu jar. Ya, okey. Jadi warna satu huruf tapi dia boleh memberi makna. Okey? Boleh memberi maksud dan, demi, walhal ataupun sedangkan, fa boleh memberi maksud maka, lalu, ya. Okey, bi boleh memberi maksud dengan, bersama, pada. Okey? Plastik tu dia. Dua huruf. Seterusnya dua huruf. Letak je plastik tu dalam ni. Dua huruf. Contoh dua huruf. Min. Min. Ni huruf jar. Kita panggil min harfu jar. Min, apa maksud min? Dari, daripada. Ya, daripada. Okey, dua huruf. Contoh. Man. Nampak? Man. Ya, man ni bukan man nama orang ya. Man ni kita sebut man isim maf'ul. Man syartiyah. Ya, macam-macam man ada. Nantilah belajar macam-macam man. Tapi nak kata man ni boleh memberi maksud. Apa maksudnya? Man. Ya, yang memberi maksud yang. Orang yang. Orang yang. Ada juga memberi maksud man syartiyah. Nanti tengok pada masuk pada fi'il mudhari'. Ya, masuk pada fi'il. Nantilah kita belajar. Cuma hari ini nak bagi tahu dua huruf. Jangan terbalik min jadi man jadi min. Ya, kalau min dia huruf jar. Kalau man dia bukan huruf jar, dia isim mausul ataupun disebut man syartiyah ataupun ada lagi lah nanti insya-Allah. Okey, 3 huruf. Ya, 3 huruf. Contoh 3 huruf. Apa 3 huruf? Ila. Ya, tahu maksud ila? Kepada ataupun ke. Ya, ila aina anta. Kamu nak gimana? Ila aina anta. Kamu nak gimana? Okey. Okey, lagi yang 3 huruf. Summa. Ila ni harfu jar. Summa ni huruf ataf. Apa maksud summa? Kemudian. Ya, kemudian. Ya, summa memberi maksud kemudian. Summa harfu atfin. Ila harfu jarrin. Ini 3 huruf. 1, 2, 3. Summa 3 huruf. Nampak 2? Mim ni ada 2. Kerana dia letakkan sabdu. Apa lagi yang 3 huruf? Ala. Ala maksudnya ke atas. Di atas. Ini contoh 3 huruf. Ini contoh berapa huruf? 3 huruf. Ada tak contoh 4 huruf? Ada tak? Ada tak 4 huruf? Yang dalam bentuk huruf macam ni? Tak ada. Ya, kalau huruf jar, huruf ataf dia cuma ada 1, 2 dan 3. Kalau 4 huruf dia dah membentuk kalimah. Sama ada kalimah isim atau kalimah fi'il. Ya, sama ada kalau 4 huruf ya kalimah fi'il. Ya, kita tengok kalau contoh kalimah fi'il kita dah belajar. Okey, kalimah fi'il kita dah belajar daripada wazan 3 huruf. Ya, zahaba. Zahaba ini 3 huruf. Kalau 4 huruf
zahabu ataupun zahaba. Nampak? Saya buat zahaba lah, nampak apa. Belajar pelan-pelan nanti faham. Zahaba, dia telah pergi. Zahaba, dia telah pergi kan. Okay, saya jadikan wazan untuk tambah jadi 4 huruf. Okay. Jadi zahaba. Nampak ada alif ni? Jadi sekarang 1, 2, 3, 4. Bila zahaba berarti mereka berdua telah pergi. Kalau zahaba dia seorang lelaki telah pergi. Nampak? Ini 3 huruf, ini 4 huruf. Kalau 5 huruf, contoh kalau nak jadikan wazan 5 huruf, ya. Contoh kalau wazan 5 huruf, ya, saya pada mulia nak jadikan wazan fi'il 5 huruf, ya. Ijtama'a. Ijtama'a. Apa maksud ijtama'a? Berkumpul. Ya, ijtama'a artinya berkumpul. Tulislah. Dapat makna ni tulis. Ijtama'a ini fi'il tapi binaan daripada 5 huruf. Nampak? 1, 2. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah. Ya, ijtama'a berarti berkumpul ataupun berhimpun. Ini wazan 5 huruf. Ya, ada lagi satu wazan yang terakhir untuk fi'il. Ya, wazan 60 huruf. Ya, wazan berapa? 6 huruf. Contoh. Ya. Boleh tulis kat paling hitam lah. Istighfaro. Tak nampak bagi tahu. Saya sebut apa? Istighfaro. Ini wazan 6 huruf. Jadi fi'il dia mesti bermula daripada 3 huruf, kemudian tukar 4 huruf, tukar 5 huruf, tukar 6 huruf. Tukar-tukar ke? Tak. Ya, boleh tukar-tukar. Nanti kita belajar. Kita baru belajar wazan 3 huruf. Okey. Istighfaro. Apa maksud istighfaro? Dia telah meminta ampun. Jadi kalau fi'il dia tak ada wazan 7 huruf. Nipulah tu kalau ada wazan 7 huruf. Ya. Ya, dia cuma bermula dengan 3 berakhir dengan Okey, jelas? Jelas tak yang kita belajar daripada yang disebut ni tadi? Jelas. Istighfaro dia telah meminta ampun. Dia telah meminta ampun. Ya? Okey, kelas. Ya, dah habis dah kan? Dapat semua? Dapat jelas atau tidak? Yang penting awak dapat beramal dengan apa yang kita belajar hari ini. Bukan nak kerja banyak-banyak tapi tak boleh beramal. Ya, Nabi dah bagi tahu walaupun sedikit tapi kamu istiqamah. Ya, istiqamah. Itu masdarnya. Istiqamah masdarnya, berterusan. Ya, okey. Kalau dah habis saya nak masuk muka surat 25. Adakah semua jelas apa yang kita pelajari pada pagi ini dengan rahmat Allah? Semua jelas? Okey, saya nak buka pertanyaan. Ya, kalau ada sesiapa daripada yang hadir di dalam majlis ilmu pada pagi ini yang kurang jelas, ya, boleh buka mic tu, boleh bertanya. Saya bagi masa seminit 2. Ada? Jangan malu bertanya. Sebab Allah perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, itu ayat Quran. Bertanya sekarang sebelum ditanya. Ustazah, Ya. Istighfaro tu dia telah meminta ampun. Ya. Mana yang menunjukkan dia tu Ustazah? Barakallah. Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Okey, tengok. Okey, asal kalimahnya ghafaro. Ghafaro. Ini kalimah asal. Ghafaro. Kita dah belajar fi'il madhi wazan fa'ala. Masih ingat lagi? Kalau jangan lupa tahu. Kalau lupa tak boleh tolong. Otak tu Ustazah ya? Sama tak baris ni? Sama. Ghafaro. Nampak tak sama? Ghafaro. Yang kalau di hujungnya berbaris atas, ingat lagi, domir mustatirnya apa dia? Wah.
Wah. Domir mustatirnya ialah huwa. Okey, jadi sekarang kalau disebut ghafara, dia ampun. Ya, dia mengampunkan macam itulah ataupun dia ampun. Tapi sekarang kita tambah dengan, tadi saya kata fi'il bermula dengan 3 huruf, berakhir dengan 6 huruf. Jadi sekarang dia tambah di awal kalimah, dia tambah dengan alif, sin, istighfara. Jadi kat mana nak nampak wanya, tengok pada ra ni lah sayang. Nampak ra ni pada atas? Jadi ra pada atas ni domainnya tetap domain mustatirnya huwa. Jadi kita terjemahkan dia telah meminta ampun. Ya, dia telah meminta ampun. Istighfarullah. Ya. Kalau nak buatkan ayat yang sempurna, istighfarullah, dia telah meminta ampun kepada Allah. Ya. Atau kalau dia nak buat dalam bentuk lain, istighfara zaujuka, zaujaka. Istighfara. Saya niat nak masuk kalimah kalam hari ni. Tapi saya tengok jam dah 10 lebih. Istighfara. Zau ni banyak dosa ni. Zaujuka. Apa makna istighfara zaujaka? Dia telah meminta ampun Suami. Dia telah meminta ampun kepada suaminya. Dia bukan zaujaka, kepada suami kamu. Zaujahu ataupun zaujuha. Ya, boleh juga istighfara, dia telah meminta ampun kepada suami kamu. Boleh. Sebab dia buat dosa dengan suami kamu, kan? Ya, dia dah umpat suami kamu, dia minta ampun dengan suami kamu lah. Okey. Boleh? Nampak dia Boleh. jadi 50 lebih. Ya, kalau istighfarullah, dia telah meminta ampun kepada Allah. Okey, nampak? Jadi mana dia domainnya, tengok pada huruf ra. Huruf ra. Ra ni tak disukunkan. Maka domain yang tersembunyi ialah huwa. Okey, jelas ke? Yang bertanya tadi? Ya, faham Ustazah. Domainnya huwa. Saya tengok huruf terakhir. Ya, barakallahu fiik. Okey. Ustazah nak tanya. Boleh insya-Allah. Yang lain, domain lain macam mereka, antum semua. Macam mereka. Kalau nak kata mereka, tulislah. Ni kita tak sampai lagi domain yang ke-6 ni, wazan 6 huruf ni. Cuma sejuk kalau nak jadikan mereka daripada wazan 3 huruf ya. Ghafaru. Ya, ghafaru. Ni mereka lah waw ni. Nampak? Ni waw ni, nampak ni? Waw ni adalah hum. Ya. Waw ni adalah hum. Ghafaru berarti mereka telah meminta ampun. Mereka telah mengampunnya, sebut minta. Sebab ini tak ada wazan alif sinta. Mereka telah mengampunkan. Macam itulah. Ghafaru, mereka telah memaafkan, telah mengampunkan. Jangan letak kalimah meminta. Meminta tu apabila kita tambah alif sinta di awal kalimah. Ya? Okey. Boleh ke? Boleh. Nak tanya satu. Boleh insya-Allah. Nak tanya pasal istighfara tadi tu. Ya. Yang huruf alif simta tu dia menekankan huruf tu untuk apa? Dia tekankan untuk apa tu? Okey. Alif simta. Okey, peringkat sebenarnya kita tak sampai ke situ lagi, tapi tak apa. Nak bertanya saya jawab je. Alif sinta tu dipanggil dalam bentuk talab. Kan tanya pula talab tu apa benda? Talab tu artinya permintaan. Jadi bila kita sebut istighfar ataupun kita masukkan fi'il amar istighfar, mintalah ampun kepada siapa? Istighfirlah. Ya, istighfirillah. Ya, mintalah ampun kepada Allah. Istighfirillah. Ya, istighfirillah. Ya. Lebih kurang macam fi'il amar kan.
Kamu mintalah ampun kepada Allah. Ya, kalau kita datangkan dalam bentuk fi'il amar lah. Istaghfirillah. Ya, nak saya tulis ke? Dalam bentuk bila alif sinta tu dalam bentuk permintaan. Ya, contoh kalau fi'il amarnya istaghfirillah. Okey, ini sepatutnya Roni sukun tau. Sepatutnya Roni sukun. Itulah nak belajar lagi lah. Ya, tapi sekarang saya bariskan Ro ni. Kenapa saya bariskan Ro? Jawapannya sebab dia bertemu dengan alif, hamzah, wasal. Ya, jadi kalau kita sambung baca macam mana? Istaghfirillah. Ya, istaghfirillah. Ini tak ada baris ya. Terima kasih. Kita baca istaghfirillah. Ya, kamu mintalah ampun kepada siapa? Allah. Ya, istaghfirillah. Ya, saya letak baris salah. Maaf. Istaghfirillah. Ya, mintalah ampun kepada Allah. Okay, boleh kan? Istaghfirillah. Dalam ni asalnya Roni sukun ya. Asalnya Roni sukun. Tapi kenapa saya bariskan? Sebab dia bertemu dengan alif, hamzah, wasal. Belajar wazan dan huruf insyaAllah. Jadi istaghfirillah artinya kamu mintalah ampun kepada Allah. Ya, okey, boleh ke? Boleh. Ustazah, tadi istaghfiri yang sebelum ni Ustazah beritahu istaghfara. So apa bedanya tu? Firi dengan fara tu. Itulah saya kata benda tu belum sampai. Kalau istaghfara tak sampai ajak saya kan gini. Saya nak ajak kalam tu. Istaghfara ni fi'il madhi. Dalamnya ada domir ya. Ini dia telah meminta ampun. Ini istaghfir. Ini sukun asalnya. Ini asalnya sukun. Saya bariskan sebab dia bertemu dengan alif, hamzah, wasal. Ya, ini bukan dia, ini kamu. Ini fi'il amar. Nampak? Ya, nampak dah Ustaz. Rohi. Sekarang cuba tengok. Benda tak sampai, tak apalah, tak apa. Saya tunjuk. Ini fa baris bawah. Ini fa baris atas. Nampak tak? Nampak. Ya? Nampak tak? Istaghfara. Ini domir dia hiya pula. Huwa. Maaf saya pun jadi sasul. Bukan hiya, huwa. Ya, huwa. Saya pun jadi sasul. Sebab saya nampak jam dah dekat 10.30 sebab saya niat nak ajar kalimah tajuk pada tajuk kalam hari ni. Ya. Ini bukan hiya, huwa. Saya pun jadi sasul dah. Ini huwa. Ya. Ini istaghfir. Ni asalnya sukun. Sebab fi'il amar di hujungnya sukun. Ya, tapi bila nak sambung kita tak boleh baca. Jadi kita jadikan baris bawah. Nanti saya akan detailkan bila sampai wazan huruf. Ini domainnya anta. Ya, anta kamu. Ya, jadi istaghfirina, kamu mintalah ampun kepada Allah. Kalau istaghfara, dia telah meminta ampun. Tak sama, ini dia. Ini kamu. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Bari atas. Ini fa bari bawah. Ini ro bari atas. Ini ro bari bawah. Nah, nampak sama tapi tak serupa. Okey, boleh ke? Boleh. Belum sampai tu. Itu tak sampai jauh melangit lagi tu nak sampai huruf. Perkataan ni selalu Tuan Imam baca ni sebelum semayang ada istighfar. Ya. Ada kan? Pak Imam baca yang mana? Istaghfiru apa? Tak Imam tak baca istaghfir. Nah, Pak Imam tak baca istaghfir. Ya, dia baca istaghfiru. Istaghfiru. Apa dia guna istaghfiru?
Kamu semua. Semualah. Takkanlah dia nak Jamak. minta ampun untuk diri dia seorang. Jadi imam minta seorang ni boleh. Kan? Makmum yang tahu bahasa Arab, apa imam ni? Ni wang ni untuk antum. Faham? Ini untuk antum. Istaghfirullah. Istaghfirullah. Ya, boleh ya? Nanti lagi belajar belum sampai masanya. Ya, belum sampai masa ajal lagi. Okey? Jauh lagi.